Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab 20 cik, terus masuk. Dia macam nak ambil 10 bab terus. Nak Kan? terus habiskan tak? Tak ada. Jumpa lagi. Recording lambat sikit. Recording lambat sikit. Hari tu tak jadi. Oh. Hari tu kan tak jadi. Kehujanan biasalah. Belum ada studio, belum direzekikan tak ada studio. Wah, jadi kena ikut mood suasana. Mood environment ni. Pasrah pada takdir. Tak pasrah pada takdir. Kita tak boleh kawal cuaca. Dah hujan lebat, memang tak dengar lah. Biasanya recording dengar bunyi orang bercakap ni kan. Tapi kali ni rasa mungkin bunyi senyap sikit lah. Tapi dengar bunyi apa? Cengkerik. Secret. Alah, kalau yang follow kita punya Facebook pun tahu keadaan kedai kita ni. Keadaan kedai kita ni yang sebenarnya bukan kedai pun. Rumah. Rumah yang dijadikan kedai. Depan rumah yang dijadikan kedai. Kat sini lah kedai, sini lah tempat kelab bukunya. Kelab buku, sinilah tempat recording. Pelbagai. Dengan kadang-kadang kucing muntahnya. Kan? Jumpa lagi lah. Tapi masih lagi dalam schedule lah. Masih dalam schedule. Tak lari daripada schedule. Tak lari daripada schedule. Jumpa lagi minggu ni dalam program Sembang Buku Aku Mau Bertaubat Tetapi Bukan Aku Mau Bertaubat Tetapi Kan, aku masih tak dapat nak tonkan benda ni. Tone dia yang ni. sebenar. Kena tanya penulis dia. Tanya penterjemah lah. Penterjemah. Penulis payah dari penterjemah. Macam mana intonasi yang betul lah. Kau nak antara benda yang aku tak suka dalam bahasa Melayu adalah tanda seru. Ya? Tanda seru. Tak berapa suka. Confused. Kat mana nak letak. Kan? Apa biasa ayat tanda seru? Ayat penegasan. Yelah, contoh. Wahai. Wahai ke? Kan? Wahai. Tanda seru. Ingatlah. Ingatlah tanda seru ke? Ingatlah koma tanda seru. Tahu. Itu yang aku confuse. Tak suka. Bahasa Melayu ni luas. Bukan luas, dia berubah-ubah. Berubah-ubah. Ada time ia tak boleh pakai, ada time ia tak boleh pakai. Dulu ia boleh pakai, sekarang tak boleh. Bukan dulu kau yang tak boleh. Bukan dulu kau yang tak boleh. Bukan dari dulu tak boleh. Dulu boleh. Ya ke? Pernah boleh. Tak. Dia sentiasa berubah-ubah. Antara bahasa yang tak berubah dari dulu sampai sekarang, Arab. Sarah. Nahwu dia sama. Nahwu dia sama macam tu juga. Sambung. Bab 20 muka surat 89. Siapa yang ada buku tu boleh buka muka surat 89. Yang tak ada buku boleh beli. Belilah buku. Apa salah? Banyak lagi kita orang punya siri ni, insya-Allah. Walaupun dah setengah buku kan, lebih setengah buku. Banyak tu dah baru restock tu. Siapa yang follow kita punya Facebook, baru nampak tu, baru restock. Banyak tu nak dibaca tu. Surat 89. Bertaubat daripada makan riba. Oh my god. Riba ni juga antara benda yang dah dibiasakan je cakap. Itu biasa. Normalize. Dah macam mana? Normalize lah. Macam nak cakap kalau orang tu keluarkan ayat, tak apa, aku bagi kau pinjam 20, kau pulangkan 21. Nampak macam biasa. Tak ada rasa macam Kalau konsep itu riba dia kan. Itulah riba kan.
Ataupun contohnya yang pasal baru-baru yang aku ada baca. Biasa orang buat lah ni, biasa student kan, pinjam motor kan. Lepas tu Minyak boleh nanti pulang minyak penuh kan. Salah sepatutnya kalau ikut punya pengertian apa macam konsep dia, itu boleh kata riba juga tu. Kalau nak bagi pinjam motor, kira kita sewakan, tetapkan harga macam tu. Sepatutnya lah. Dia sebab macam dia jadi normal lah, bukan benda-benda besar, bukan macam yang bank-bank tu. Itu mungkin orang yang pinjam bank lah, tapi ni benda-benda yang simple, benda yang Yelah kalau dah benda simple pun tak tak aware benda tu. kita tak aware. Kalau dah sampai ke tahap Pinjaman bank. bukan peminjam, bukan yang bagi pinjam duit ni pun dah ada ribanya. Dan maksudnya dah normal sangat lah tu. Patutnya kena masyarakat perlu di-educate pasal benda ni lagi lah. Yelah Abang kena riba educate lah. Macam mana? Lepas tu komplain lah. Komplain. Kenapa bank ni ada riba? So kita fikir, kita ada tak buat? Kita ada tak buat? So fikir, manusia ni selalu salah orang dia nampak, salah sendiri belum tentu. Dia tak nak tengok. Aku mempunyai harta hasil riba, tetapi aku telah menghabiskan kesemuanya sehinggalah tiada berbaki lagi harta tersebut, dan aku sekarang sudah bertaubat. Apakah yang harus aku lakukan? Dah dia ada harta riba, dah habis dah pun. Makan riba lah. Dah habis dah pun. Dah habis. Tapi biasa jarang lah orang habis makan riba ni. Biasa di mana dah? Tak, biasa riba, kalau riba ni adalah hasil dia akan sentiasa ada hasil riba tu. Tambah lagi lah. Mungkin dia dah stop benda tu, lepas tu tapi benda tu dah guna sampai habis lah. Mungkin lah. Yelah kalau dia stop, sepatutnya dia tak guna dah. Kalau dia dah taubat dan masih ada baki, dia tak guna lah. Tak tahu lah. Dia dah stop tapi time tu tak tahu buat lagi. Macam tu lah, aku tak tahu lah. Dia kata dia tak tahu. Dia kata dah habis. Tapi kebiasaannya jarang. Jawapanku, tiadalah yang mewajibkanmu selain hanya bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, kerana sungguhnya riba itu sungguh berbahaya. Dan apabila harta riba tersebut telah tiada lagi, maka tiadalah apa-apa pun padamu lagi, maka carilah hasil yang halal dengan tanganmu sendiri selepas ini. Maknanya tak ada dia perlu nak kena pulangkan apa. Sebab riba bukan pasal macam ambil duit. Kita ambil duit orang, bukan kan. Dia kira benda apa? Riba ni bukan benda lah, bukan kira kita ambil harta orang kan. Bukan macam kita ambil harta anak yatim ke apa, ambil hak orang tanpa dengan zalim ke, bukan kan. Tak sama dengan harta anak yatim, tapi kalau nak kata bukan ambil harta secara zalim. Secara zalim juga dah, ambil harta juga. Kita memaksa jugalah. Kan? Kan macam ni. Ini cerita dah habis. Kalau belum habis, dah habis harta dia. Kalau belum habis macam ni. Betul lah, tak ada buat cerita. Cuma satu cerita pasal riba ni. Salah satu riba juga, termasuk juga dalam riba, trade in emas. Oh, pernah dengar. Termasuk juga Nabi tak bagi tu. Trade in emas maksudnya tukar emas dengan emas atau tukar emas lama kepada emas yang baru. Selalu kat orang buat tu. Nabi tak bagi buat. Sepatutnya emas tu barang ribawi, kena dijual dulu baru kita beli yang lain. Ribawi maksudnya? Barang-barang yang ribawi ni kita tak boleh tukar macam tu. Kita tak boleh trade. Sebab ada pernah sahabat tu dia bawa kurma, dia ada kurma. Tak silap aku kurma yang dia ada bagus. Satu bekas kurma yang bagus, dia trade in kepada dua bekas kurma yang agak kurang lah kualiti dia. Oh ya ke? Lepas tu Nabi kata tak boleh macam tu, kau kena jual yang tu dulu, jual yang asal elok tu, lepas tu kau beli yang dua tu. Tak boleh trade in. Dia bukan untuk tukar tak boleh barter macam tu. Sebab nilai lah. Nilai. Belum tentu sama nilai. Lagi kalau berbeza kualiti. Dia macam contoh kurma tadi tu
Walaupun nampak macam okey lah tu yang elok nak tukar dengan yang kurang bukan kualiti rendah lah kan, tapi dia ambil dua. Kuantiti yang tinggi kan. Apa lagi satu, beli emas online. Tak boleh, barang ribawi kena berterimaan. Time tu juga kita bagi duit, kita dapat barang. Oh, dia tak boleh tangguh. Tak boleh tangguh. Oh, ya ke? Ni ustaz-ustaz ada cerita lah pasal benda ni. Kena macam mana? Kena buka lah bahagian bab riba ni. Kena perlu lebih banyak di riba ni pun bukan kenalkan. satu tu je, bukan pinjam duit tu je. Iyalah tu kan? maksud aku macam sebelum ni macam yang aku baca ni banyak aja jenis-jenis riba yang Al-Fad lah, apa Nasiyah lah, apa bagai kan. Banyak jenisnya. Kena buka tu. itu macam yang aku kata yang pasal pinjam motor tu kan. Oi. Yang motor pulangkan minyak penuh. Nampak macam macam iyalah dia pakai kita punya minyak kan. Itu isi penuh kan. Nampak macam kira macam dia sewakan apa. Macam tu lah kan. Tapi ikut kan kata aku tengok artikel tu, tak boleh. Itu kira boleh kata riba. Ada nama riba ada. Aku tak ingat apa benda. Kena buat satu. Pun jarang lah aku dengar daurah riba. Kan? Jarang nak didengari kan. Pasal muamalat ni tak banyak. Orang tak minat mungkin orang pun kurang minat pasal muamalat ni dok. Orang minat muamalat asalkan untung. Dia yang boleh mengurangkan untung dia tak minat lah. Kebiasaannya macam tu. Bab 21, keuntungan hasil perniagaan rokok. Pendek je riba ni. Sebab kalau nak cerita panjang bagi buku. Satu lagi pun dia jawab apa yang sepatutnya pertanyaan tu lah kan. Dia jawab berdasarkan pertanyaan lah kan. Dari mula hukum, nak jenis-jenis pembahagian. Itu kita buat daurah lah tu kan. Tak boleh buat buku je ni je, daurah terus tu. Tunggu kita orang buat daurah lah. Kejap lepas PKP pun sambung lagi. Keuntungan hasil perniagaan rokok. Mana kedai yang tak ada ni? Mana kedai yang tak ada ni? Kat tu kedai Elusmart tak ada. Elus apa macam nak sebut? Elusmart tak ada. Tak ada rokok. Mana kedai yang tak ada? Selalu orang best 7E sebab jual arak. Ni rokok ni. Bukan 7E je. Kedai-kedai Melayu mungkin tak. Ke dia tak nampak rokok ni benda yang haram. Itu pun normalisasi kat tu. Kalau kedai yang jual daging babi, kedai Melayu lah, yang jual daging babi, dia orang kecam ke apa. Kalau ada lah kan, tak pernah dengar. Rokok dia benda yang sama. Status haram juga. Tak, masalahnya kat Malaysia ni rokok dah dinormalisasi. Sampaikan perlu ada zon dilarang merokok. Sepatutnya zon merokok, bukan zon dilarang merokok. Semua tempat tak boleh merokok kecuali di zon dia. Yap. Faham. Betul. Bukan kita specify satu tempat yang tak boleh. Faham? Situ. Contoh macam kat luar negara punya tempat yang selalu Jepun, Korea dia kan. Ada tempat dia. Nak merokok dalam kotak tu. Kadang dalam box lagi. Dalam box lagi kan. Dalam box lagi. Dia macam tu sepatutnya. Itu baru bukan normalisasi. Ini dah tahap normalisasi lah. Dah biasa sangat orang merokok sampai kita kena tetapkan zon yang tak boleh. Sepatutnya kena specify satu zon yang boleh. Selain tu tak boleh kan. Itu baru caranya nak mengekang kan. Yelah sebab kalau tengok zaman dulu time kita tak lahir lagi lah. Rokok siap iklan kat TV kot. Apa aku tengok iklan-iklan lama rokok kan. Siap apa berkongsi dengan kawan. Post dah. Naik koboi-koboi kan. Naik kayak, aku ingat lagi Mile 7 tu. Dia nama Mile 7. Dia naik kayak, beria lah naik kayaknya. Bukan rokok masa naik kayak. Sebab zaman dulu dah dipromosikan benda tu kan. Jadi ia menyebabkan normalisasi. Sekarang lah jadi normal lah benda. Orang nak
Nak kekang susah lah. Betul. Apakah yang perlu dibuat terhadap harta hasil perniagaan rokok? Begitu juga dengan harta haram yang telah bercampur dengan harta yang halal. Dia dua. Hasil rokok dengan dah campur. Haram dengan halal tu. Jawapanku, siapa yang menjual barang-barang yang haram seperti menjual cakera padat lucah dan rokok dan dia mengetahui keharaman perkara tersebut dan telah bertaubat pula selepas itu, maka hendaklah ditukarkan keuntungan perniagaan haram tersebut pada jalan kebaikan dengan membelanjakannya dan bukannya dengan sedekah, kerana Allah itu Dan bukanya ke bukannya ni? bukannya dengan sedekah, kerana Allah itu baik dan tidak akan menerima melainkan hanya yang baik. Dan jika bercampurnya harta yang haram ini dengan harta yang halal, contohnya penjual kedai runcit yang menjual rokok bersama barang-barang yang diharuskan untuk dijual, maka hendaklah dijumlahkan harta yang haram ini berdasarkan ijtihadnya dan diasingkan harta tersebut mengikut sangkaannya yang kuat untuk membersihkan hartanya daripada perniagaan yang haram. Kiranya dia kena belanjakan tu macam mana? Belanjakan kat dalam perkara yang baik tu macam mana maksudnya? Belanjakan dalam perkara yang belilah perkara makan, beli makan, bagi makan. Bukan duit tu masuk dalam tabung lah kiranya. Tapi kenapa dia kata dia bukannya sedekah? Kenapa dia tak ada sedekah? Sedekah bukan duit direct. Ni kita beli kan. Oh, macam tu. Kiranya wakaf, bukan kira wakaf. Pun tak kira Bukan wakaf. wakaf lah. Pun kadang tengok tempat-tempat yang lampu rosak, kita panggil orang betulkan lampu pakai duit tu. Oh, macam tu. Kalau sedekah, dia kata sedekah ni Allah tak terima melainkan yang halal-halal, yang baik je. Kira tak boleh lah kalau contohnya kalau kita ataupun contohnya yang sebelum dia buat kes isu rider Foodpanda, Grab yang kata yalah, dia orang kadang dia orang hantar barang makanan-makanan yang makanan daging babi juga kan setengah mufti kata kan tak boleh kan, tapi katanya macam benda tu dah jadi syubhah lah kan, dah bercampur benda yang baik semua. Kira tak boleh ada orang cara nak bersihkan, dia orang sedekah saja. Directly sedekah, dia kena buat benda lain lah. Benda lain lah, bagi makan ke, bagi free ke apa. Contohnya beli makanan kucing, bagi kucing makan macam tu. Tak pun lagi bagus. Macam mana nak cakap hantar tu tak payah, ni tak payah bayar. Oh, nampak. Ya, dia tak payah bayar ni. Pun tak dapat bayaran kan. Dah tentu tak bayar keluar. Tapi kalau orang tu bayar online, Oh, ya juga ya. dia bayar balik. Dia bayar balik kat orang tu. Back in balik. Baik balik. Kita tak nak yang ni kita tak nak. Tapi yang diorang bayar tu biasa masuk dalam akaun Foodpanda atau Grab lah kan. Kiranya kalau diorang yang bayar online tu, dia keluar balik duit dia untuk bayar balik macam tu. Kata yang ni saya belanja macam tu. Dah habis tadi. Pun Belum. guna kalau bercampur, ambil yang rasanya berapa. Dia sangka lah kan. Kita pun kadang mana lah. Biasa nak kalau rekod macam lah. 51 ke 52 ringgit. Sorry bang, saya nak pergi Teluk Kapas. Kalau sama dulu balik, ada tu cakap dengan dia suruh tunggu ayah balik. Lepas tu kau beritahu ayah. Suruh dia tunggu tau. Apa tadi aku cakap? Sangka-sangka. Kalau contoh RM50 ke RM51? RM51 lah. Ambil yang banyak lah. Tak jadi masalah pun. Hmm. 22 bertaubat daripada mengambil rasuah
Hui, beratnya ni. Berat. Kiri kanan kena tebas ni. Mak rasuah ni. Kena rasuah ni. Lepas tu campur daging. Riba pula. Bercampur dengan daging ni. Cerita daging kangaroo, daging kuda. Mula kata 40 tahun, lepas tu kata bukan 40 tahun. Entah lah. Tak tahu. Aku dah lost contact lah yang banyak sangat. Macam mana tu? Apa kita nak buat macam tu? Tak ada buat apa lah. Apa yang kita boleh buat? Tu bukan ada Kat kuasa. sana. Bukan ada kuasa pun. Tu kat akhirat. Tu bukan ada kuasa. Apa nak kata mengundi undian tu kuasa rakyat? Tak ada lah. Kalau dah 40 tahun, tak ke semua parti pun terlibat tu? Tak ada maknanya lah. Apa undi tu kuasa rakyat. Dan apa yang kita boleh buat? Tak ada apa lah yang kita boleh buat. Tunggu akhirat je. Kita tahu kat akhirat je lah. Pun jarang orang nak cerita dengan orang-orang yang ambil rasuah ni. Akhirat nak jawab apa? Kan? Dia selalu cerita, kalau ambil rasuah nanti anak tak elok lah, itu lah, ini. Dah. Tunggu. Itu tak cukup mengerunkan. Nak jawab apa? Tak cukup mengerunkan bagi diorang kot. Dekat akhirat nak jawab apa? Kan Nabi kata, cukuplah mati sebagai peringatan. Pasal rasuah? Tak, macam-macam benda lah. Oh. Cukuplah mati sebagai peringatan. Sebab apa? Kita nak jawab apa nanti? Rasuah ni pun antara maksiat yang ada memang directly disebut oleh Nabi kan. Perkataan rasuah tu. Apa yang kita nak sebut? Cuba tanya orang-orang yang bergelumang dengan dosa ni. Apa yang kita nak jawab? Apa yang dia nak jawab agak-agak? Kalau kena dakwa nanti, apa yang dia nak jawab? Kena dakwa bukan kat sini boleh lepas. Kat akhirat, apa yang dia nak jawab? Dia kalau dosa individu bersendirian tu apa jawab dengan Allah macam tu. Tapi ini masalah kalau benda tu melibatkan orang lain kan. Melibatkan orang lain mesti orang lain. Kalau betul dakwaannya 40 tahun. Apa dia nak sebut? Apa dia nak jawab? Jadi aku baca tak kata bukan 40 tahun sebenarnya tu sebenarnya tak lah. Aku tak baca pun. Kalau betul lah dakwaan 40 tahun tu 40 tahun. 40 tahun daripada 2020. Kita belum lahir lagi tu. Memanglah itu of course. 1980. Lebih kurang. 1980. 40 tahun. Apa nak jawab? Tipu satu, rasuah satu. Tak ada ni bukan. Tak ada. Jangan nak apa kata ni pak halal ni bukan JAKIM puan ke. Halal ni bukan pihak ni yang buat ke. Tak. Ini semualah kerajaan. Yang penting itu semua daripada kerajaan. Kan? Dengan jalan lubangnya lagi. Cerita kerajaan ni kan. Jalan lubangnya lagi. Yang matinya lagi. Ada. Apa nak jadi ni? Apa yang itulah kadang-kadang bila kita fikir kan, apalah yang diorang nak jawab nanti. Bila kena tanya kenapa kau buat macam ni, kenapa kau buat macam ni, apa agaknya jawapan diorang? Tak lah kita tak pernah terfikir nak buat macam tu. Jadi kita pun tak tahulah macam mana. Kalau yelah untuk kita jugalah kan, muhasabah untuk diri juga. Apa kita nak jawab? Penting tu nak fikir tu. Penting perlu dipikir apa kita nak jawab ni nanti. Kita buat ni antara benda yang bagus lah untuk dibuat kan. Sebelum kita buat something, kalau Allah tanya kita nak jawab apa? Fikir tu. Jangan fikir nanti kena tangkap maksud. Itu mungkin ini dah tentu dah Allah nak tanya ni.
Aku rasa kalau kita terapkan soalan tu yang pertama sekali yang kita fikir, benda syubhah pun kita tinggal. Kan? Kalau betul, kalau salah, mampu aku nak jawab apa. Seseorang telah mengambil rasuah, kemudian Allah telah memberikannya jalan istiqamah untuk bertaubat, maka apakah yang perlu dilakukan terhadap duit rasuah tersebut? Duit rasuah banyak ni, juta-juta, bilion-bilion. 2 juta tu sikit je. Jawapanku, insan yang mengambil rasuah ini semestinya melalui 2 keadaan ini. Sama ada dia mengambil rasuah daripada orang yang dizalimi, yang mana dia terpaksa membayar rasuah untuk menuntut kembali haknya, kerana orang yang dizalimi ini tidak mungkin akan mendapat kembali haknya melainkan dengan membayar rasuah. Dia ambil, dia minta, tak nak kena saman, bak. Boleh-boleh. Kan? Maka dalam keadaan sebegini, wajiblah ke atas insan yang ingin bertaubat ini memulangkan kembali duit rasuah tersebut kepada pemberi rasuah jenis ini. Kena pulangkan. Kalau ada lagi, kena pulangkan. Kerana ianya dikira seperti hukum harta yang dirampas, dan juga insan yang beri rasuah tersebut berbuat demikian seakan-akan dia dipaksa. Ataupun dia mengambil rasuah daripada pemberi rasuah yang zalim, sama seperti pengambil rasuah tersebut. Ni under table, deal under table, bukan under table cerita John Wick tu. Ni under table office. Pemberi rasuah yang zalim sama seperti pengambil rasuah tersebut, iaitu dia memberikan rasuah kepada perkara yang tiada terdapat haknya di situ. Maka keadaan sebegini tidaklah perlu memulangkan kembali duit yang diberikan oleh si perasuah kepadanya. Maka duit rasuah tersebut hendaklah dibelanjakan pada jalan kebaikan yang diharuskan, seperti memberikannya kepada fakir miskin sebagai contohnya. Taubatnya sama seperti sesiapa yang mengambil hak orang lain dari tuannya. Kalau sama-sama setuju bagi bagi ngambil, tak payah pulang. Jangan bagi pulang. Jangan pulang. Kalau paksa, lagi bagus di report lah benda tu. Kalau kita rasa kita kuat. Kalau rasa sanggup lah kan. Dah ambil dah. Sebab kita pun kena nanti kan. Sebab dah ambil. Tu kalau nak taubat tu lah kan, rasa bersalah tu. Tak perlu. Jangan buka air. Nampak. Juga. Jangan buka air. Saya tak perlu mengaku. Tapi ini melibatkan orang lain. Sebab dia ambil rasuah ni kan, yang ada table ni kan, dia melibatkan ada hak orang lain yang terabai. Maksudnya contohnya macam macam mana tu? Perlu tak rasanya? Contohnya bab yang selalu berlaku sekarang ni. Bab rasuah ni dia melibatkan orang lain. Kurang pasti lah sebab tu. Kurang pasti. Cuma aku pernah baca satu novel. Apa? Water Margin tajuk dia. Water Margin ni satu translation novel Cina. Klasiknya novel Cina. Cerita pasal dinasti Song, tak silap aku. Cerita bagi rasuah je. Dalam novel tu Dia hero ni, watak utama ni, dia masuk penjara. Dia bagi rasuah dekat pegawai penjara tu supaya dapat bukan kedudukan yang agak selesa lah dalam penjara. Kerja bagi rasuah je dalam cerita tu. Aku baca after he bribe macam biasa pula after he bribe him ni. Corruption dah sangat tersebar luas. Bab 23. Bagaimanakah membelanjakan gaji hasil kerja yang haram? Macam mana gaji hasil kerja yang haram? Kerja yang haram apa contoh? Aku bekerja kerja yang haram. Tak ada contoh. Dan aku telah mendapat gaji hasil dari kerja tersebut. Keluar Apakah
aku harus memulangkan kembali gaji ini kepada majikanku, kena pulangkan. Betul. Jadi cyber trooper haram. Dia mengadu domba. Dia memfitnah. Betul. Menutup kebenaran. Menutup kebenaran tu. Ha. Menyebarkan fitnah tu. Betul. Nampak. Mengadu domba pula tu. Antar Muslim. Oh, sudah banyak pula idea. Banyak pula idea Ha. nampak macam cyber trooper lek aje cyber trooper kan. Banyak pula. Dia setiap kata-kata dia tu. Ha. Berapa orang yang percaya? Memang ada yang tak percaya, tapi yang berapa orang yang percaya? Yang percaya tu bagi sebar kat orang pula. Orang lain percaya. Sudah. Dah dosa jariah pula. Sebab cyber trooper lah kerajaan jatuh. Jawapanku, seseorang yang bekerja pekerjaan yang haram. Kerja pekerjaan yang haram. Banyak yang kerja dia. Seorang yang bekerja pekerjaan yang haram. Wow. Ataupun memberikan perkhidmatan yang haram dan dia mendapat gaji hasil dari kerja tersebut. Dan dia pula telah bertaubat kepada Allah dan dia masih mempunyai wang tersebut, maka hendaklah dia membelanjakan wang tersebut tanpa perlu dia memulangkan semula wang tersebut kepada majikannya. Maka seorang pelacur yang telah bertaubat tidaklah perlu dia memulangkan kembali wang yang didapatinya kepada pelanggannya. Ya juga tu. Seorang penyanyi yang menyanyi nyanyian nyanyian yang diharamkan. Seorang penyanyi yang menyanyi nyanyian yang diharamkan, tidaklah perlu dia memulangkan kembali duitnya kepada penganjur konsert tersebut. Kerana jika dia memulangkan kembali wang haram tersebut kepada pemberi wang itu, maka dia telah menghimpunkan gaji yang haram, dan orang yang menjadikan gaji itu haram, maka dia telah menolong orang itu meneruskan kerja haramnya. Maka cukuplah baginya membelanjakan wang tersebut. Dan inilah pendapat Ibn Taymiyah. Cuma nak cerita kat sini, kalau kita dapat gaji hasil yang haram, bagi anak bini makan, aku kurang setuju nak kata Dah daging tu semua. jadi dah daging tu semua. Susah nak Aku pun tak percaya. Tak dapat apa nak ilmu suka. Tak apa setuju juga dengan kenyataan macam tu. Sebab siapa yang salah? Kan? Kenapa Allah hukum orang yang tak salah? Yang salah siapa? Betul tak? Dia kata biasa ni jadi darah daging anak tu, anak jadi degil lah macam tu kan. Itu biasalah, pakai motivasi lah benda bisa orang. Pun dia degil tu hukuman Allah dekat dia. Betul Kan? faham. Bukan dekat anak tu. Takkan Allah nak tutup hati anak tu sebab bapak dia yang ambil kerja yang haram. Ya. Kan? Macam ni habislah 40 tahun amalan kita tak. Apa sal pula amalan kita tak diterima? Siapa yang buat salah? Kita ke yang buat salah? Kita kan tak tahu kan, Nabi kata kalau tak tahu tak apa. Ya sama isu dia macam yang anak-anak isteri tu kan. Kalau Diorang anak tak tahu. Kalau anak isteri tu tak tahu yang suami dia ni, bapak dia ni buat kerja haram, ambil rasuah ke apa ke. takkan dia nak tanggung kat dosa tu. Dia terima kat hukuman untuk dosa tu. Kan Nabi kata tak ditulis dosa untuk orang yang tak tahu. Yalah, ada tidak mewarisi satu dosa kan. Tak mewarisi dosa. Apalah ayat popular tu. Kan? Wala taziru waziru wizra ukhra macam tu lah. Aku kurang lah bab ni. Kurang walaupun orang ramai kata, tapi kenapa pula? Aku rasa banyak je ustaz-ustaz yang tak sokong pun kenyataan. Itu kenyataan tu biasa dibawa oleh pakar motivasi kan. Orang yang macam cakap. Satu lagi benda tu pun telah ada unsur-unsur dosa-dosa warisan macam Kristian kan. Tak tahu apa panggil sin apa dosa warisan apa bahasa Inggeris tu nama dia tu inherited sin. Inherited sin ya ke Tak tahu. ada kotak lain Aku bagi translation literal je. ada kotak lain yang popular ke Itulah.
aku tak kena, tak kena dengan nilai-nilai Islamnya. Betul lah tu. Allah Maha Adil, takkan Allah nak hukum orang yang tak buat salah. Takkan sebab bapak dia ambil rasuah anak dia, Allah tutup pintu untuk beribadat. Dari pihak anak dia tu kalau jadi degil kan, dari sudut pandangan anak tu, yelah. dia jadi degil sebab benda lain. Bukan sebab bapak dia ambil rasuah bagi makan tu. Tapi yang untuk dari sudut bapak dia tu, anak tu jadi degil sebab dia ambil rasuah. Sebab dia ambil. Macam tu. Itulah hukuman dia. Hukuman untuk si bapak tu. Dia ambil rasuah, so anak dia degil. Bukan ke atas anak tu hukuman dia. Apa dia ni? Cukup lah sampai situ. Kan? Lunaskanlah hak Izzalah itu. Berat-berat dah ni. Rasuah lah, riba lah, rokok pun, semua kena lah ni. Minggu depan kita sambung lagi lah. Cukup sampai situ. Macam biasalah, siapa yang nak beli buku, bolehlah bagi tahu kita. Kita ada letak link katalog. Link katalog. Dah kita cuba untuk update katalog tu setiap masa lah. Kadang-kadang tu terlepas juga kan. Boleh tengoklah katalog lagi buku apa yang kita ada jual. Ada banyak buku baru. Banyak buku baru ni. Sekarang kita dah buka kepada genre-genre yang publisher pun dah pelbagai lah. Macam-macam publisher ni. Bukan sekadar buku-buku apa. Bukan sekadar buku-buku yang kita setuju ke. Buku-buku yang kita tak setuju pun ada tu. Ya ke? Jual juga tu. Last. Berapa? Tu. 2 tu membongkar rahsia tu. Seakan-akan konspirasi. Buku tu. Itu kau ada beli kat tu? Tak. 2 tu kan lebih kurang lah. Itu macam nak tengok apa dia tulis dalam. Sebab kita nak tengok apa dia tulis dalam. Kalau kita tak tengok, macam mana kita nak tibai? Kita tak suka satu geng ni. Kalau kita tak tengok, macam mana kita nak tibai? Ya. Kita nak tibai apa? Dia nak jadi profesional, ilmiah kan. Nak serang sesuatu melalui penulisan. Betul. Kita tengok apa orang cakap. Apa yang orang tu cakap, kita serang. Bukan main tibai apa benda tadi mana datang tiba-tiba. Aku tak cakap macam tu kot. Kan malu. Macam cerita agam Sing tu kan. Cerita siapa yang kahwin dengan orang Sing tu. Ya. Kan ada orang Sing ni kat Malaysia, dia cerita perkahwinan agama tu. Perkahwinan dalam agama Sing ni, apa implikasi akidahnya. Apa maksud akidah di sebalik upacara perkahwinan tu. Punyalah kena berhambu dengan orang. Orang tu cerita perkahwinan agama dia. Kenapa kita berhambu dia? Dia tak kata pun perkahwinan tu bagus. Dia cuma cerita perkahwinan agama dia. Kan? Sebab tu kita kena tengok. Kan? Dia nak cerita agama Sing tak sembah api. Kan kita dah kata dia sembah api, kan kemalu. Kan dah salah. Yang pusing-pusing api tu agama lain macam tu kan. Faham tak? Sebab tu kalau kita pun orang nak kata kita punya geng, bacalah dulu. Kita pun pandai cakap. Kenapa kita tak baca dulu orang punya? Siapa yang kata kita baca mesti setuju? Siapa yang kata? Baca bukan semestinya setuju. Baca bukan mesti untuk setuju. Orang-orang yang tengoklah kita punya kelab buku berapa banyak yang kita jamkan ni. Orang-orang buat research bukan semua dia ambil sumber-sumber tu bukan semua dia ambil sebagai setuju. Kalau macam mana nak cakap? Kalau semua yang dibaca tu mesti kita setuju, orientalis lah banyak Islam. Sepatutnya lah kan. Sepatutnya. Nampak? Soalan orientalis baca bukan sebab dia nak setuju. Dia nak cari salah. Cari salah. Tapi salah lah cara dia tu kan. Sebab semata-mata nak cari salah kan. Tapi pun
benda yang tak salah pun dia buat salah. Dia jadikan salah Dia kan. jadikan salah. Dia twist. Tapi ni kita nak cerita pasal orang, yelah nak tibai orang, nak condemn orang. Baca lah dulu. Baru kita nampak, oh, kan kita kata dia buat gini-gini ni. Kat mana dia buat gini-gini? Tak tahu lah. Orang kata. Orang kata. Dah jatuh credibility macam tu. Kalau kita dah baca, dia cakap gini-gini, kat mana? Ni buku ni. Kan? Lagi kuat hujah tu. Kalau nak dah cerita pasal cara faham tu, tu lain pula Buka lah buku lain, buka cerita lain lah. Cara pemahaman. Sebab tu aku yang tak setuju pun kita ambil kat lah. Nak bagi orang baca kan. Jangan condemn tanpa ilmu lah. Jangan condemn tanpa ilmu. Boleh juga follow kita punya media-media sosial. Aku nak kena buat Twitter lah. Twitter kau yang dia, aku tak main sangat Twitter. Aku nak kena buat Twitter. Aku tak ada Twitter tapi aku kena buat. Sebab Twitter ni agak meluas sikit. Dia agak real, dia tak ada, kita boleh sebut, kita boleh cakap. Tak banyak ban. Tak banyak ban. Maksud dia tak ada restriction sangat. Kalau macam Facebook kan macam banyak restriction dia. Condemn LGBT sikit, habis dah kau. Kan. Nak kena lah buat Twitter. Nantilah kita kaji dulu macam mana. Tapi sekarang kita ada grup WhatsApp, channel Telegram, boleh masuk tu sementara. Kita ada Instagram, ada punya Facebook, Instagram account. Semua ada link kat bawah. Boleh join, boleh follow. Apa lagi? Tak ada, PSA dah tak ada, dah malas nak follow dah kan. Bukan malas follow SOP, malas follow perkembangan kes. Macam aku pernah cakap dengan siapa, aku lupa aku cakap siapa. Tak, macam pandemik ni kan, benda ni dah jadi macam satu, dia sebenarnya dah jadi macam penyakit yang, contoh penyakit demam kita kan, penyakit demam semua kan. Cuma bezanya sekarang ini tak ada ubat lagi. Itu yang menyebabkan dia bahaya itu. Sebab benda dah terlalu merebak dah, macam demam, virus demam semua kan. Cuma yang ini dia tak ada vaksin. Tak ada ubat. Ubat tu tak ada lagi. Macam demam ada makan paracetamol lah semua kan. Tapi ni sebab dia tak ada vaksin, sebab benda tu yang KKM masih lagi perlu kata jagalah SOP tu kan. Itulah. Ikutlah SOP ikut jugalah. Tapi cuma kita orang dah tak follow berapa kes harian. Dah sama je, hari-hari naik je. Penat juga kan. Cukuplah sampai situ. Jumpa lagi minggu depan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.